Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Welcome back to my channel. Hari ini saya nak kongsikan kepada anda disebabkan ramai yang minta juga untuk saya ceritakan berkaitan dengan Bilal ibn Rabah. Siapakah Bilal ibn Rabah sebenarnya? Baik. Bila mana kita flashback balik dekat kota Mekah. Kota Mekah memang sangat ramai hamba. Sama juga di antara Bilal. Bilal adalah seorang hamba dan Bilal adalah anak daripada seorang hamba. Ayah dia seorang hamba dan ibunya adalah seorang hamba. Jadi, Bilal ibn Rabah, dia memiliki kulit yang sangat hitam dan wajah taklah lawa sangat. Sampaikan satu hari ada di kalangan sahabat pergi jumpa dengan Nabi SAW untuk mencari calon suami. Pergi tanya Nabi, "Ya Rasulullah, adakah calon suami untuk aku yang paling baik?" Maka kata Nabi, Bilal ibn Rabah. Maka, sahabat Nabi ni dia kembali ke rumah. Sebab dia nak tolak tapi tak sampai hati nak tolak di hadapan Nabi SAW. Maka hari keesokan dia pergi juga jumpa Nabi. Dan dia tanya benda yang sama. "Ya Rasulullah, adakah calon suami untuk aku?" Dia mengharapkan Nabi akan bagi jawapan yang lain. Tapi kata Nabi, ada Bilal bin Rabah. Kali ketiga pun sama. Dia pergi jumpa Nabi. Dia tanya benda sama dalam pengharapan supaya Nabi boleh bagi cadangan yang lain. Tapi tetap Nabi bagi nama Bilal bin Rabah. Dan akhirnya berkahwinlah mereka di antara Bilal dengan wanita tersebut. Ibu Bilal bin Rabah ataupun ibu kepada Bilal ibn Rabah bernama Humamah dan ayah yang bernama Rabah. Dekat perkataan Bilal ibn Rabah ada perkataan Al-Habsyi. Maksud Al-Habsyi adalah Bilal ibn Rabah bukan dalam kalangan bangsa Arab ataupun bukan dalam kalangan bangsa Quraisy yang berada dekat kota Mekah pada masa itu. Bilal adalah orang luar yang berasal daripada Afrika berdekatan dengan Yaman. Ibu dan ayah Bilal ibn Rabah dibawa masuk ke dalam Mekah dan mereka disatukan, dikahwinkan, kemudian lahirlah Bilal ibn Rabah. Kata para ulama, ketika itu di zaman Nabi SAW dekat kota Mekah, ada 100 orang hamba yang baru sahaja dilahirkan. 100 orang hamba yang baru sahaja dilahirkan. Bukan 1 orang hamba yang baru masuk, bukan. Tetapi, dua pasangan berkahwin, maka mereka melahirkan anak. Anak itu menjadi hamba. Dan dekat kota Mekah pada masa itu mempunyai 100 orang hamba. Dan Bilal ibn Rabah di antara hamba yang sangat rajin, yang sangat disayangi oleh tuan dia. Saking rajinnya Bilal menyebabkan ramai yang senang, ramai yang suka kepada Bilal ibn Rabah disebabkan kerajinan dia. Dan Bilal bin Rabah di antara penduduk Mekah pada masa itu yang terawal masuk Islam. Lebih khusus lagi Bilal bin Rabah dalam kalangan hamba yang terawal memeluk agama Islam. Di antaranya Sumayyah pun sama. Okey, ketika mana Bilal ibn Rabah dia peluk agama Islam, dia menzahirkan agama Islam. Dia menzahirkan keislaman dia. Dia berbeza dengan Abu Bakar, berbeza dengan Sayyidina Hamzah. Kerana Abu Bakar dia tidak ada terikatan dengan siapa-siapa pun. Sama juga dengan Sayyidina Hamzah, dia tidak ada terikatan dengan siapa-siapa pun. Sayyidina Abu Bakar dia adalah seorang yang kaya. Dia tidak ada kepentingan untuk siapa-siapa. Sebab apa? Sebab dia dah kaya. Kalau Bilal ibn Rabah, dia ada terikatan dengan tuan dia. Dia ada terikatan dengan tuan dia yang tuan dia tak suka kepada Muhammad, yang tuan dia tak suka kepada Islam. Jadi bila mana Bilal ibn Rabah dah zahirkan, dah tunjukkan keislaman dia, maka tuan dia marah kepada Bilal. Disebabkan tuan dia memang bermati-matian benci kepada Nabi, serang keluarga Muhammad, tetapi kenapa boleh hamba dia seorang ni menjadi Islam? Marah tuan dia kepada Bilal ibn Rabah. Dan nama tuan kepada Bilal ibn Rabah adalah Umayyah bin Khalaf. Jadi Umayyah bin Khalaf ni di antara manusia yang sangat benci kepada Islam, sangat benci kepada Muhammad ketika mana Nabi kita memberitahu benda yang hak dan menyatakan benda yang batil, benda yang salah. Dan bila mana Bilal memeluk agama Islam dan dizahirkan agama Islam, maka Umayyah bin Khalaf diupah budak-budak untuk pergi seret Bilal ibn Rabah yang dipegang dekat leher, yang diikat dekat leher, diseret. Dia upah budak-budak untuk menyeret Bilal ibn Rabah untuk round satu Mekah. Tujuan dia untuk memalukan Bilal, untuk mengaibkan nama Bilal ibn Rabah. Dan Bilal tak boleh buat apa-apa sebabkan dia adalah hamba. Ingat, hamba tidak ada harga diri. Hamba tidak ada apa-apa pun kemampuan untuk berkata-kata, tidak ada apa-apa kuasa untuk berkata-kata. Harta pun tidak ada bagi seorang hamba. Dan tak cukup dengan itu, dia seret Bilal ibn Rabah round satu Mekah, memalukan Bilal ibn Rabah. Dia bawa juga Bilal ibn Rabah. Dia tarik Bilal ibn Rabah sampai kepada pasir yang sangat panas. Pasir ataupun pada pasir ketika mana musim panas, pasir itu akan jadi sangat panas.
Kalau kita letakkan tangan kita, letakkan jari kita, memang akan sakit. Saking panas pasir pada masa tu. Jadi Bilal bin Rabah diletakkan di atas padang pasir tanpa pakaian. Dan dipakaikan Bilal bin Rabah dengan baju besi. Tujuan dia untuk lebih menyakitkan tubuh badan Bilal bin Rabah. Menyebabkan badan Bilal bin Rabah terus melecur. Melecur satu badan Bilal bin Rabah. Disebabkan panas yang pada pasir, ditambahkan lagi dengan baju besi yang dipakaikan oleh Umayyah bin Khalaf. Tujuan dia apa? Tujuan untuk menyeksa Bilal bin Rabah. Tak cukup dengan itu, Umayyah bin Khalaf diambil satu batu yang besar, diletakkan di atas dada Bilal bin Rabah. Tujuan dia untuk apa? Tujuan untuk bagi tekanan kepada badan Bilal bin Rabah supaya lebih kena lagi kepada pasir yang sangat panas, supaya badan lebih sakit lagi kenanya panas matahari, lebih sakit kena padang pasir, lebih sakit lagi kena baju besi yang of course akan menyebabkan badan dia akan melecur. Dan ketika itu satu je perkataan yang disebut oleh Bilal bin Rabah, ahad, ahad, ahad. Lagilah Umayyah bin Khalaf marah, lagilah sakit hati Umayyah bin Khalaf. Maka ketika itu, bila mana berhari-hari seksa Bilal bin Rabah, satu hari datanglah Abu Bakar As-Siddiq dan melihat bagaimana Bilal bin Rabah diseksa. Marah Abu Bakar As-Siddiq, maka Abu Bakar As-Siddiq pergi jumpa Umayyah dan membeli Bilal bin Rabah dengan harga yang tinggi. Kata Umayyah bin Khalaf, wahai Abu Bakar, andai kata kamu letakkan harga Bilal bin Rabah dengan sangat rendah pun, aku akan jual kepada kamu, wahai Abu Bakar. Kerana Bilal bin Rabah tidak ada harga daripada aku dah. Tidak ada guna dah untuk aku. Menyebabkan aku akan jual dengan harga murah. Maka kata Abu Bakar, kalau kau letak harga 1 juta pun aku akan beli. Abu Bakar, dia naikkan maruah Bilal bin Rabah. Maka bila mana Bilal bin Rabah bersama-sama dengan para sahabat berhijrah dekat kota Madinah, maka bila mana sampai Nabi SAW, maka Nabi melantik Bilal bin Rabah menjadi muazzin kepada Nabi. Dekat mana Nabi keluar, dekat mana ada peperangan luar pada kota Madinah, maka Bilal bin Rabah akan bersama dengan Nabi SAW untuk menjadi tukang azan kepada Nabi SAW. Pada masa itu Nabi ada 4 orang muazzin. Dan muazzin pertama Nabi ataupun yang paling Nabi rapat adalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah sangat rapat dengan Nabi SAW. Ketika mana masuk waktu solat, maka Bilal bin Rabah akan pergi ke rumah Nabi. Ya Rasulullah, sudah masuk waktu solat. Saking rapatnya Bilal bin Rabah dengan Nabi SAW. Dan satu hari, satu pagi, Nabi keluar daripada rumah dan jumpa Bilal bin Rabah. Wahai Bilal, Nabi tanya kepada Bilal, wahai Bilal, amalan apakah yang kamu lakukan, wahai Bilal? Maka kata Bilal, kenapa ya Rasulullah? Maka Nabi kata, semalam ketika mana aku berada dekat syurga, aku mendengar tapak kakimu di hadapan aku, wahai Bilal. Aku mendengar dengan jelas tapak kakimu di hadapan aku dekat syurga. Kemudian aku tanya kepada malaikat, tapak kaki siapakah? Maka malaikat kata, itulah tapak kaki Bilal ibn Rabah. Maka ketika itu jugalah kata Bilal, ya Rasulullah, aku selalu melazimi diri aku dengan berwuduk. Dan selepas saja aku berwuduk, aku akan solat wuduk ataupun aku akan solat sunat wuduk. Itu di antara amalan yang Bilal lakukan. Walaupun sedikit, tapi dia berterusan dia melakukan amalan tersebut. Dan bila mana kewafatan Nabi SAW, semua orang tahu yang Madinah huru-hara. Sama juga dengan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah tak mampu untuk bertahan dekat kota Madinah disebabkan saking rindunya Bilal bin Rabah kepada baginda SAW. Dan ketika itu jugalah Bilal bin Rabah pergi jumpa Abu Bakar. Ya Abu Bakar, izinkan aku untuk keluar daripada kota Madinah disebabkan aku tak tahan saking rindunya aku kepada baginda SAW. Maka kata Abu Bakar, ya aku izinkan wahai Bilal. Maka berlalulah zaman Abu Bakar. Dan digantikan pula Amirul Mukminin itu Sayyidina Umar ibn Khattab. Di zaman Sayyidina Umar, Bilal dia datang ataupun Nabi SAW datang dalam mimpi Bilal. Dan Bilal bangkit daripada tidur dan terus bergegas datang ke kota Madinah untuk ziarah makam Nabi SAW. Dan ketika mana sampai dekat kota Madinah, tengah hari Zuhur, maka Amirul Mukminin Sayyidina Umar kata kepada Bilal, wahai Bilal, dah masuk waktu Zuhur, pergilah azan seperti mana kamu azan di zaman Nabi SAW. Maka kata Bilal bin Rabah, wahai Amirul Mukminin, aku menjadi Bilal untuk Rasulullah SAW, bukan untuk kamu wahai Amirul Mukminin.
Maka ketika itu jugalah datang dua orang insan, Saidina Hasan dan Saidina Husain, cucu kepada Nabi. Dia kata kepada Bilal, wahai pakcik, pergilah azan. Lama dah kami tak dengar pakcik azan seperti mana adanya. Datuk kami dulu. Maka kata Bilal, disebabkan kamu berdua merupakan kesayangan Nabi SAW, kesayangan Rasulullah SAW, aku akan pergi azan. Maka Bilal pun berlangkah untuk pergi azan. Bila mana Bilal laungkan azan yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kecoh satu Madinah. Kecoh satu Madinah menyangka yang Nabi dihidupkan kembali. Keluar mereka daripada rumah-rumah mereka yang menyangka Nabi dah kembali. Tetapi bila mana mereka dapati tidak ada Nabi dah, Nabi tak kembali, yang ada hanyalah Bilal ibn Rabah. Maka Bilal teruskan azan lagi, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, sampailah dekat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bilal tersangkut, tak boleh nak habiskan. Maka ketika itu jugalah kata para sahabat, wahai Bilal, apa yang berlaku dengan kamu wahai Bilal? Apa yang berlaku kepada kamu wahai Bilal? Maka kata Bilal ibn Rabah, ketika mana aku melafazkan, aku melaungkan kalimah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku seolah-olah mendapati Nabi sedang berjalan daripada rumahnya datang ke masjid untuk solat jemaah bersama-sama dengan kita. Maka disebabkan itulah aku tak dapat nak teruskan. Tengok betapa sayangnya Bilal ibn Rabah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya Bilal kembali dekat Syria balik dan dimangkamkan dekat Syria. Jadi itu saja kisah Bilal ibn Rabah yang kita boleh belajar, yang kita boleh tengok bagaimana perjuangan mereka dulu untuk mempertahankan Islam dalam diri mereka. Semoga dengan apa yang saya kongsikan kepada anda hari ini boleh bagi manfaat kepada anda semua, dan anda boleh kongsikan kepada ahli keluarga anda dan kawan-kawan anda supaya lebih ramai yang dapat manfaat daripada video ini. Dan terima kasih banyak yang tengok daripada awal video sampai hujung video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Okey, boleh tak tunggu sekejap? Sebab apa? Sebab saya nak kongsikan sesuatu yang menarik, something special kepada anda. Kita nak bagi duit raya kepada anda keseluruhan sebanyak RM200 kita nak bagi kepada anda semua. Kita akan pilih 5 orang pemenang. Macam mana cara dia? Okey. Pertama sekali, saya ada satu produk, which is kemahiran saya, kepakaran saya adalah saya nak bantu anda yang mana anda ada masalah, tak tahu dekat mana nak cari cookies yang sedap. Bila beli dekat online, sampai-sampai tak sedap. Bila beli dekat face to face, kita pergi tengok sendiri, sampai rumah makan tak sedap. Jadi saya nak bantu masalah anda, which is kita ada satu produk, saya ada satu produk, which is saya sendiri owner pada produk ni, The Snack Cookies nama dia. Kita pergi belajar macam mana cara nak buat kesedapan The Snack Cookies, macam mana nak hasilkan cookies yang sedap. Okey, macam mana nak hasilkan cookies yang sedap. Jadi daripada situlah ramai yang dah saya bantu, ramai di antara customer kami yang ucapkan terima kasih kepada kami, which is kerana kita sediakan cookies yang sedap. Ramai di antara mereka yang dah pun makan, dah pun bagi positif feedback kepada kami. Sampai kan hari ini kita dah ada 100 lebih positif feedback daripada customer-customer kami. Jadi macam mana cara nak dapatkan RM200 tu? Jadi macam ni. First, kita ada buat dua promosi. Promosi pertama, kita nak bagi diskaun sebanyak RM10 kepada anda. RM10. Bila mana anda order The Snack Cookies ni, anda akan dapat diskaun sebanyak RM10. Okey? Yang pertama. Yang kedua, kita nak bagi duit raya kepada anda RM200 keseluruhan. Kita nak pilih 5 orang pemenang. Bila mana anda order dengan kami, anda dapat diskaun sebanyak RM10. Yang kedua, bila sampai dekat rumah anda bagi review kepada kami, and then anda post dekat IG anda, and then post dekat anda punya Facebook. Kemudian anda tag kami dekat IG dan tag kami dekat Facebook. Jadi dekat sana kita akan pilih. Kita akan pilih pemenang 5 orang sahaja. Jadi kita akan bagi kepada anda duit raya sebanyak RM200. Jadi jangan lepaskan peluang. Dua promosi kita bagi kepada anda, which is RM10 diskaun, and then kita bagi pula kepada anda sebanyak RM200 keseluruhan kepada anda duit raya. Jadi jangan lepaskan peluang. Just WhatsApp nombor kat bawah, nanti tim saya akan bantu anda macam mana nak dapatkan harga promosi and then menang duit raya. Assalamualaikum.